Selamat petang dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Salam Sabah Maju Jaya. Salam Sepakat Sabah Hebat. Salam Day to Change dari PPD Kota Kinabalu. Salam CDL Cikgu Mita Tabang kepada semua guru dan para pendidik yang bersama kami pada ketika ini. Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara. Selamat datang untuk semua. Saya Cikgu Sobri daripada SMK Taman Tun Puat, Kota Kinabalu akan menjadi moderator pada hari ini. Sesi rasmi akan bermula tepat pada 3 petang. Untuk mengisi ruang menunggu ini secara lebih bermakna, kita ada sesi perkongsian pendek mingguan daripada seorang individu yang cukup terkenal sebagai pemotor pendidikan. Ramai pemimpin pendidikan di negara kita adalah hasil daripada didikan beliau, kerana beliau merupakan mantan pengarah IAB iaitu bersara pada Oktober 2019 dan mantan fellow penyelidik kanan School of Education, University of Nottingham. Sekarang beliau bergiat secara aktif sebagai salah seorang daripada ahli dalam Majlis Penasihat Pendidikan Kebangsaan MPPK. Tanpa membuang masa, dipersilakan Datuk Dr. Mahendra Singh untuk sesi snippet Reflects On yang bertajuk Tips to Prepare for the New School Year. Dipersilakan Datuk. Terima kasih kerana dapat meluangkan masa untuk bersama pada hari ini. So, tuan-tuan dan puan-puan, sempena tahun akademik yang baru ni, tajuk yang saya pilih adalah Tips to Prepare for the New School Year. Petua untuk bersedia untuk tahun persekolahan baru. Pesanan saya adalah untuk masuk dengan semangat yang baru. Masuk dengan semangat yang baru kerana kita tahu bahawa selalunya kita sentiasa menghadapi pelbagai cabaran. Kita tak boleh lari daripada cabaran. Kita tak boleh lari daripada masalah. Kita tak boleh lari daripada pelbagai perkara yang lain. Kita tak boleh lari daripada tugas. Kerana tugas itu menjadi kewajipan kita. So back to school, who's ready for a great year? Yang pertama, don't keep things in the dark. Kongsi takwim sekolah dengan murid dan ibu bapa. Ini bukan tahun 1965. Kerana ini perancangan kita hebat. Kita dah ada buku pengurusan dan sebagainya. Kita ada takwim uh, untuk setahun. Yang kedua, minta murid sediakan planner. Saya beritahu anak saya pun, you must have a planner. Tulis dan catat. Ambil tanggungjawab. Walaupun darjah 5, darjah 6, you can already know how to plan. Cikgu boleh membimbing. Mereka biasakan diri dengan struktur. The structure of planning. Ya. Dan mempunyai hala tuju untuk sepanjang tahun. Bagaimana nak ambil nota. Saya letak di situ 2 buku nota. Saya suka dekat Kaison ni. Lepas ni siapa ada free boleh pergi Kaison. Saya suka buku-buku nota yang dijual di Kaison ni. Murah tetapi bagus. Yang paling penting kenapa saya suka ialah apa yang dipaparkan di cover buku nota ni. Success is a decision. Be the best version of you. So untuk tahun 2025, tuan-tuan dan puan-puan, be the best version of you. So pada murid tak perlulah cari planner macam management punya yang saya paparkan juga. You can have your own yang sesuai untuk kanak-kanak. Dan kadang-kala kanak-kanak sekarang saya tengok darjah 4, 5 dah belajar juga dalam mata pelajaran bahasa Inggeris untuk sediakan jurnal. So let them reflect on their learning. Let them write about how they feel. Kita kalau boleh, ramai dah balik. Kalau anda guru kelas, pastikan kelas anda sudah disusun. Mungkin ada satu yang baru anda lakukan dalam bilik darjah. Kanak-kanak suka perkara yang baru. Ya. Dan apa yang wasn't great,
Buat sesuatu yang baru. Yang kedua, what new innovation can you bring? Setiap bagi saya, cikgu ni semua hebat-hebat. Bagi satu-satu tugas, bagi masa je dia boleh belajar. Ya, mana yang tak susah? Memang susah mula-mula. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, sebulan, 2 bulan. Tugas baru tu kita kena uh, buat adaptasi kepada tugas tersebut. Tapi menyahutlah cabaran itu. Belajarlah daripada rakan-rakan. Dan jangan rakan-rakan, jangan kita kedekut dengan maklumat. Sentiasa kongsi. We are a team. Dalam sekolah, you are a team. Mana jua anda bertugas di IPG ke? Atau anda berada di college vocational ke? Anda berada di PPD, di JPN, di kementerian dan sebagainya. You have to work as a team. Next slide, please. So, di dalam bilik darjah atau di koridor senaraikan visual peraturan khususnya di bilik darjah, sistem, if you have reward system, if the class is clean, kalau kelas menang pertandingan kebersihan or anything like that, ada ganjaran. Cikgu ni, murid-murid lihat kita ni dalam dalam perspektif yang berbeza. Kalau dulu saya jurulatih hoki masa cikgu dulu, kalau menang aja, mesti murid akan kata, "Sir, belanja, sir." Oh, kita kenalah belanja. Tapi biasalah, tak boleh lebih daripada 2 roti canai seorang. So, dia orang ketawa. Tapi itulah benda-benda yang mereka akan ingat. Peristiwa-peristiwa yang anak murid kita akan ingat. Next slide, please. Cipta rutin pagi yang baru. What is your class punya rutin? Apa yang boleh anda lakukan? Setiap murid melafazkan satu kata positif kepada rakan dia. That can be a routine. Ini satu contoh saja. But anda boleh reka rutin anda sendiri untuk tahun 2025. Of course, kalau anda boleh wujudkan komunikasi dengan ibu bapa dan penjaga, saya tahu anda semua akan beritahu saya, Dr. Mahinda, bukan mudah. Kadang-kadang dia orang hantar mesej pada pukul 11 malam. Saya rasa itu tak wajar. Mungkin ada sedikit peraturan. Ya, any of this unless very, very urgent. Kalau anda guru kelas, perkenalkan diri anda, gunakan satu pendekatan yang berbeza. Make a new satu azam baru, satu pendekatan yang baru. Tak apa. So, saya rasa banyak di antara senarai ini anda telah lakukan. Lihat balik sukatan, walaupun setiap tahun anda mengajar mata pelajaran yang sama, kadang-kadang tingkatan yang sama. But revisit sukatan, lihat balik perancangan tahunan, mingguan, teliti takwim sekolah, anda tahu di mana full force anda untuk PDP, teliti jadual peperiksaan, senarai tugas akademik dan ko-akademik anda, aktiviti-aktiviti ko-akademik, bagaimana nak dapat work-life balance. Saya cukup percaya dengan to-do list. Saya sentiasa ada buku-buku macam ni, and then saya akan tulis what is my to-do list. Everywhere. Kadang-kadang panjang, tapi tengok satu demi satu. So to-do list ini sangat penting. Be nice and happy. Be nice to your colleagues. Be nice to the students. Be nice to everyone. And be happy. Go shopping this weekend. Final shopping. Sebelum buka sekolah, lelaki tak payah. Ladies, get a new handbag. Get a new hairstyle. Do your facial if you want. Pedicure, manicure. Yang banyak-banyak yang lain. Saya tahu mahal. Tak ada yang kurang daripada RM100, tapi tak apa. Go and pamper yourself before the new school term starts, right? And don't forget, finally, give and take policy. Anda beri sukatan kepada rakan anda, photostat, please. Atau anda boleh dapat daripada sekarang semua, daripada website, rakan-rakan, banyak kongsi perancangan mengajar dan sebagainya. Pastikan anda lihat dan sesuaikannya. But remember, give and take policy. Don't be a giver and not a taker. Be a taker also. Kadang-kadang orang bagi cadangan, walaupun kita dah hebat, tapi terima cadangan itu. Dan finally, identify your own formula for student success for 2025. What is your formula? Not Dr. Mahinda's formula.
not anyone else's formula, your formula. Because in the class, you are the champion for the students. Anda lah yang mereka sentiasa harapkan akan membimbing dan membawa mereka ke persada kejayaan. Student success. So go for it. Lakukan yang terbaik kerana dalam apa jua kita lakukan, bila kita lakukan dengan baik, ada hikmah di sebalik apa yang kita lakukan. So, dengan tahun baru, azam baru, John Lennon kata, when I went to school, they asked me what I wanted to be when I grew up. I wrote down happy. They told me I didn't understand the assignment. He didn't understand the question. And I told them they didn't understand life. So, children are coming to school to be happy, to learn. So, kita lah. When the child walks into a classroom, not only he learns, but he also learns when he walks out. So, tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih semua. Thank you. Terima kasih Datuk atas sesi snippet tadi yang sungguh bermakna dan boleh memberi inspirasi serta panduan kepada kami para pendidik. Dapat kita simpulkan ada 7 tips yang bermanfaat yang telah dikongsikan oleh Datuk Doktor yang boleh kita gunakan dan aplikasikan dalam bilik darjah kita. Dan terdapat juga senarai semak yang ditunjukkan sebagai petunjuk kita dalam memberikan idea kepada semua guru-guru. Semoga kita terus mengorak langkah mencari ilmu untuk menjadi pendidik yang berinovasi, berwawasan dan berilmu demi murid-murid kita. Terima kasih sekali lagi Datuk Dr. Mahinda atas sesi perkongsian tadi. Tanpa membuang masa, kita teruskan dengan sesi hari ini. Sekali lagi, pada para peserta yang baru bersama dengan kami, selamat petang dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani, salam Sabah Maju Jaya, salam Sepakat Sabah Hebat, salam Day to Change daripada PPD Kota Kinabalu, salam CDL Cikgu Mita Kabang. Pada yang berbahagia Datuk Dr. Amin Senin, pengasas CDL dan penceramah jemputan mingguan kita, Datuk Dr. Mahendra Singh, penceramah CDL siri ke-106, Cikgu Fred Azrin Among dari SM St. John Tuaran, Puan LC Sharon Gilu, Coordinator CDL, Cikgu Mita Tabang Sabah, para pengetua, guru-guru besar, para pendidik dan juga guru-guru di seluruh Sabah khasnya dan yang telah sudi bersama kami dari seluruh pelosok Malaysia. Saya sekali lagi Cikgu Sobri daripada SMK Taman Tun Fuad Kota Kinabalu akan menjadi moderator pada hari ini. Selamat bertemu sekali lagi dalam sesi CDL siri ke-106 #Cikgu Mita Tabang yang juga bermakna Cikgu Bantu Cikgu. Untuk makluman semua, Cikgu Mita Tabang adalah bahasa suku kaum etnik Sabah. Dan untuk makluman, ini adalah sesi perkongsian ilmu yang dijalankan secara bersiri menerusi hands-on online session. Tuan-tuan dan puan-puan, para pendidik sekalian, objektif CDL hands-on adalah yang pertama berkongsi ilmu dan juga kemahiran dan seterusnya membangunkan kompetensi guru, meningkatkan keupayaan guru, membina jalinan dan juga jaringan berterusan. Peserta perlu mendaftar sebagai ahli CDL. Pendaftaran adalah percuma. Layari www.connecting.my. Peserta boleh mengikuti program melalui pautan Zoom yang tertera pada poster. Peserta juga boleh melanggan ke saluran Telegram iaitu www.t.me/connecting.learning. Sesi perkongsian berlangsung pada setiap hari Khamis selama 1 jam 30 minit iaitu di antara pukul 3 petang sehingga 4:30 petang. Perkongsian adalah secara hands-on. E-sijil disediakan menerusi pautan kehadiran Google Form yang akan dikongsikan pada akhir sesi. Dan cikgu boleh mengimbas kod QR untuk melayari portal CDL yang tertera di hadapan skrin pada ketika ini. Cikgu, seterusnya saya mengambil kesempatan ini untuk
memperkenalkan penceramah CDL siri ke-106 iaitu Cikgu Fred Azrin Among dari Sekolah SM Saint John Tuaran yang akan membuat perkongsian dengan kita pada petang ini. Berikut adalah biodata pembentang iaitu Cikgu Fred Azrin Among sedang berkhidmat di SM Saint John Tuaran. Okay. Telah memasuki tempoh perkhidmatan selama 16 tahun. Jawatan yang disandang adalah Cikgu Fred merupakan guru cemerlang sains untuk subjek sains. Subjek diajar adalah sains SPM dan antara pencapaian beliau adalah memenangi pingat gold iaitu International Conference of Teacher Education 2024, Special Award and Double Gold Award International Borneo Innovation Exhibition and Competition 2024. Baiklah, dalam CDL Hands-on Online Session Sabah siri ke-106, pada hari ini Cikgu Fred akan membuat perkongsian yang bertajuk Crossword Sains Teka Silang Kata Unik. Sepanjang perkongsian ini, cikgu-cikgu boleh teruskan saja sekiranya ada sebarang persoalan. Bila-bila masa sahaja, dipersilakan untuk menaip persoalan anda dalam ruangan chat. Saya akan membacakan soalan anda bila ada ruang dan juga peluang. Okey, dengan itu, tanpa membuang masa lagi, kita mempersilakan Cikgu Fred untuk memberikan perkongsian. Silakan Cikgu. Oke, selamat petang kepada Datuk Dr. Mahendra Singh, Puan Elsie Sharon Giluk, iaitu Koordinator CDL Sabah, Encik Muhammad Sobri, iaitu Koordinator kita pada hari ini, Encik Hazwani Rusetia CDL dan semua rakan-rakan yang saya hormati sekalian. Terima kasih kerana bersama-sama dengan saya untuk sesi perkongsian inovasi BBM pada kali ini. Saya akan cuba sampaikan perkongsian saya pada hari ini secara ringkas dan padat. Okey, Cikgu Sobri, boleh nampak balikan saya punya paparan? Boleh nampak. Okey, alright. Baik, nama saya Cikgu Fred. Hari ini saya akan sampai inovasi yang akan saya kongsikan yang boleh digunakan oleh semua guru-guru sains sekolah menengah yang lain. Bertajuk CW Science, iaitu teka silang kata sains, tapi dia ada ciri unik. Dan ini adalah copyright number bagi inovasi ini. Okey. Latar belakang. Jadi, inovasi ini sebenarnya saya mula bangunkan semasa PKP dulu. Tapi lepas tu sibuk kita dengan PDPR kan. Jadi saya tukar mode inovasi semasa tu. Saya bangunkan inovasi yang lain. Uh, ini pernah saya bentangkan semasa CDL siri ke-23. Tahun 2023 siri 43 iaitu kuis sains yang disesuaikan dengan saiz skrin smartphone. Sebab murid kita kebanyakannya memiliki smartphone. Okey, tapi tidak memiliki laptop. Uh, Kalau berminat, dia berada di dalam apa nama dia tu? quizscience.com. Boleh cek di website itu. Kemudian ini digital. Kemudian pada tahun 2024 last year saya bangunkan pula nota super special, iaitu nota yang disesuaikan dengan size screen smartphone. Okey, sama juga dia punya justifikasi sebab murid-murid kita kebanyakannya guna phone. Jadi kalau nota tidak ngam size, jadi murid susah untuk baca. Hmm. Untuk untuk mendapatkan info yang lebih lanjut, boleh masuk ke dalam notascience.com. Jadi kedua-dua ini digital, tapi pada tahun ini pula saya akan kongsikan uh, apa nama dia ni? Yang berbentuk bukan digital. Dia physical punya BBM lah. Saya namakan dia sebagai CW Science, iaitu teka silang kata sains, ialah English itu crossword puzzle science lah. Okey, ini website untuk inovasi ini. Okey, cwscience.com. Okey, pengenalan.
Jadi ya, uh, modul CW Science ini dia adalah modul fisikal bercetak. Oke, tapi dia ada ciri unik dah. Alright. Jadi dia disediakan untuk sains KSSM tingkatan 1 sehingga tingkatan 5. Oke, untuk bahasa Melayu lah di LP setakat ini belum ada. Dan ciri unik dia sebenarnya dia ada panduan untuk murid-murid selesaikan setiap item di dalam crossword puzzle ini, teka silang kata ini dengan hanya merujuk buku teks. Lepas ini saya tunjuk macam mana panduan dia itu. Jadi apa yang saya coba selesaikan di sini adalah kadang-kadang murid kita dia boring dengan bentuk soalan yang sama, Pak. Selalu kita bagi soalan objektif ataupun kadang-kadang kita bagi soalan struktur. Jadi kadang-kadang murid-murid kita ini boring dengan bentuk soalan yang sama. Oke. Satu lagi, kadang-kadang kan budak-budak kita nih kalau kita perasan, dia orang tidak memanfaatkan buku teks secara sepenuhnya. Kadang-kadang apa yang kita perhatikan, begitulah masa dia pinjam masa hari pertama persekolahan, dan begitu cantik juga lah dia antar semasa apa itu masa hari terakhir persekolahan. Macam tidak pernah dibuka. Mungkin ada buka 1 2 kali saja. Alright. Objektif inovasi ini adalah satu, memberikan activity alternatif kepada guru-guru yang boleh dijalankan semasa PDP Science. Dan kedua, memberikan satu alternatif yang oke, tertinggal. Yang lebih menarik berbanding dengan activity-activity yang biasa. Spesifikasi inovasi ini adalah pertama sekali dia adalah bercetak modul nipis. Reka bentuknya adalah dia punya size dia punya teka silang kata adalah size A4 monokrom, maksudnya black and white, sebab apabila kita print dia tidak perlu guna banyak ink yang contohnya ink color ke apalah, jadi dia lebih kepada macam grayscale saja. Dan setiap crossword ataupun teka silang kata adalah topical bagi setiap tingkatan, sebab dia ada tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3, tingkatan 4, tingkatan 5 teka silang kata ya. Setiap satu modul CW Science, contohnya CW Science tingkatan 1, CW Science tingkatan 2, dan seterusnya, setiap satunya kurang daripada 20 halaman. Masa untuk setiap set tekan silang kata untuk diselesaikan murid adalah lebih kurang 30 hingga 40 menit. Dan untuk murid menyelesaikan modul CW Science ini, selain daripada modul tadi, yang diperlukan hanyalah pen dan buku teks. Keunikan teka silang kata ini adalah ini. Ini biasalah kan teka silang kata kita. Sorry. Contoh, sekiranya murid ingin jawab across five. Sorry. Jadi ada nomor kecil di ujung tuh, yang ini. P23 maksudnya page 23. Jadi murid boleh cari jawaban untuk item ini di dalam buku teks page 23. Begitu juga dengan item-item yang lain. Oke, dia punya page lah. Jadi murid-murid ini teka silang kata boleh diselesaikan oleh murid-murid dengan hanya merujuk buku teks. Itu ciri unik untuk CW Science. Manfaat yang saya dapat di saat ini, pertama sekali kan, bila saya guna CW Science di dalam kelas, saya dapati kan murid-murid kalau dia belajar menggunakan CW Science ini, dia lebih fokus, oke, untuk menyelesaikan tugasan yang diberikan. Kemudian saya juga mendapati dia sedikit sebanyak boleh membantu dalam mengurangkan GPMP untuk subjek sains, oke. Dan satu lagi, dia sesuai diberikan sebagai tugasan kepada murid. Bila, jadi dia ada, kita boleh bagi dia pada awal, sebab ini topikal. Jadi kita boleh bagi dia pada awal topik ataupun pada akhir topik. Contohnya topik-topik yang mudah, contohnya mungkin seperti keselamatan di dalam makmal. Kita boleh bagi CW Science pada awal topik, ataupun untuk topik-topik yang ada susah sedikit, contohnya seperti kadar tindak balas ataupun elektrokimia, kita boleh bagi pada hujung pembelajaran sebagai reinforcement. Dan satu lagi,
Memenangkan dia ada apa namanya itu patch untuk murid-murid rujukan. Jadi dia sesuai juga kita jadikan dia sebagai tugasan relief. Jadi contohnya apabila kita ada meeting yang mendesak dan kita perlu keluar daripada sekolah, jadi kita boleh tinggalkan dia sebagai tugasan relief. Jadi murid dia tidak tertanya-tanya lagi macam mana mau buat ini, macam mana mau buat itu. Sebab ada sudah tuh page number kecil, dia hanya perlu buka buku teks dan cek di mana buku teks punya page itu, cari jawaban di sana. Oke. Ini contoh klip pendek lah murid-murid saya yang berada di sekolah yang ada guna. Hmm. Oke, itu adalah contoh klip pendek apa yang telah berlaku di dalam kelas saya sendiri. Bagaimana cara untuk menggunakan modul ini? Jadi first, kita download modul daripada web cwscience.com. Kemudian kita print, oke. Jadi kalau dia ada 20 muka surat, tidak perlulah kita print semua. Jadi contohnya kita mau tekan silang kata bab satu saja dulu kan. Jadi kita print yang bab satu itu saja. Jadi itu saja kita perbanyakkan untuk murid guna semasa dalam kelas. Apabila ada keperluan, kita boleh masuk semula ke dalam cwscience.com dan print untuk topik-topik yang lain. Kemudian kita berikan murid-murid masa untuk menjawab. Selepas siap jawab, kita boleh semak jawaban bersama-sama dengan murid di mana dia punya jawaban, jawaban juga ataupun penyelesaian dia juga berada di dalam cwscience.com. Dia punya teka silang kata dan juga dia punya penyelesaian, solution dia atau penjawaban dia berada di dalam web yang sama. Sekejap saya akan tunjukkan web. Jadi inovasi ini, apa yang telah saya alami di kelas saya, juga boleh direplikat di kelas rekan-rekan yang lain, sebab kan semuanya saya sudah upload di dalam cwscience.com. Oke, kita akan tengok website dulu sekejap. Oke, ini ada nampak bukan saya punya website, Cikgu apa? Cikgu Sobri, ada nampak? Nampak, nampak. Oke, jadi kan bila kita type cwscience.com, oke, kita akan dibawa ke website ini. Jadi kita boleh lihat di sini, disusun di sini ada bahagian download. Di bawah bahagian download ini kita ada teka silang kata, kita boleh klik sini dan jawaban dia berada di bawah. Sebagai contoh, teka silang kata ini saya klik, di dalam sini dia disusun tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3, tingkatan 4, tingkatan 5. Saya ambil contoh, mungkin saya guru tingkatan 2, saya tekan itu tingkatan 2 punya modul, dan ini adalah modul tingkatan 2. Kita boleh download, tekan yang ialah button download tuh, dan print mana yang kita perlu gunakan dalam kelas. Contohnya kita ada biodiversity, ini topik biodiversity, and then ada topik ekosistem, dan keseluruhan topik untuk sains KSSM, tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3, tingkatan 4, dan tingkatan 5. Semuanya ada untuk yang sains KSSM, tapi bukan di LP, yang bahasa Melayu lah. Jadi kan bila bila sudah selesai, kan eh kita sudah bagi murid apa, kita boleh klik itu bahagian jawaban. Kita bagi orang 30 atau 40 minutes ataupun kita tinggalkan sebagai homework, tomorrow baru kita cek dengan murid-murid. Selepas siap jawab, kita boleh tayangkan video untuk murid-murid tengok jawaban. Nih, kita tayangkan di depan, bincang jawaban dengan murid. Jadi dia punya jawaban ada di sini. Kita klik nih, contohnya tingkatan 1 ada di sini, tingkatan 2, tingkatan 3, tingkatan 4, dan tingkatan 5. Contohnya tadi itu tingkatan 2, jadi jawaban tingkatan 2, saya klik sini, dan dia akan bawa kita ke satu YouTube playlist. Contohnya ini 2 tolak 1 adalah Form 2 Chapter 1, Form 2 Chapter 2, Form 2 Chapter 3, dan seterusnya. Kita just klik yang ini, paparkan kepada murid-murid,
untuk mereka semak jawapan, ataupun kalau kita tidak bincangkan dia di dalam kelas pun kita boleh share link tersebut kepada murid-murid kita melalui link WhatsApp group. Oke, kembali kepada slide. Baik, sekarang saya akan share macam mana saya bangunkan inovasi CW Science ini supaya mungkin kalau ada rakan-rakan guru yang lain ingin membangunkan untuk subjek masing-masing pula, kan? Macam mana saya bangunkan? Pertama sekali, kita perlu sediakan item. Apa item yang kita mau letak di dalam kita punya teka silang kata tuh. Alright, kita sediakan dia punya jawaban dan juga dia punya pembayang. Selepas kita sediakan, kita tulis ataupun kita boleh dalam bentuk type pun mana kita selesa lah. Kemudian kita generate. Kita generate kita punya crossword puzzle. Macam mana kita generate? Dia ada banyak cara. Tapi ini ada dua contoh yang saya bagi di sini. Kita boleh guna sama ada satu The Teacher's Corner ataupun satu lagi Crossword Lab. Macam mana kita guna? Okey, dia sebenarnya sangat simple. Contoh kan, saya pergi Google, saya boleh cari crossword puzzle maker. Bila saya tekan search, kita akan nampak di sana ada beberapa option. Contohnya sini crosswords, bright sprout. Okey, tapi saya tidak guna yang itu. Yang akan saya tunjuk ni, yang second ni, The Teacher's Corner. Macam mana kita generate crossword puzzle? Jadi ini adalah paparan bagi The Teacher's Corner untuk crossword puzzle maker. Kita boleh letak kita punya title di sini. Contohnya teka silang kata bab 1. And then kemudian dia ada instruction di bawah tu. Kalau mau adjust, kita boleh type lah. Kalau tidak, kita biarkan sahaja. Kemudian bila kita turun bawah, dia ada words and clues. Jadi sini kita letak kita punya, apa namanya? Kita letak kita punya jawapan dan sini pembayang. Sebagai contoh, saya letaklah. Contohnya ini adalah item pertama. Kemudian pembayang dia adalah, sebagai contoh, saya letak ini. Kemudian untuk item kedua, ini dia punya jawapan dan dia punya pembayang. Contohnya ini. Pembayang nih, ialah memang dia selalu panjang kan, tapi digalakkan jangan terlalu panjang. Contohnya sehingga 30 uh, perkataan. Mungkin kita coba limit dia kurang dari 10 ataupun 10 to 20. Sebab kalau tidak nanti itu kita punya crossword puzzle, dia tidak dapat muat di dalam kita punya dokumen tadi. Oke, saya tambah satu lagi di sini. Contohnya, oke, dan pembayang dia contohnya. Oke, dan kita boleh tambah lagi di bawah tuh, right? Dan kita sebenarnya kalau ikut dalam web ni, dia bilang add more lines, maximum 30. Jadi kita boleh tambah sehingga 30. Kenapa saya guna The Teacher's Corner ni? Sebab dia free ya. Dia free ya. Tapi yang lain ada juga option yang lain, tapi dia berbayar. Kemudian bila kita turun bawah, dia ada satu button besar sana, make crossword puzzle. Tekan. Dan kita punya apa namanya? Kita punya crossword puzzle tadi pun telah pun di-generate. Oh, kenapa pula dia bilang sekejap baik itu. Oke, itu. Dia sudah generate di sini. Ini adalah crossword puzzle kita tadi. Oke, kita kembali sekejap ke slide. Sebab kita sudah generate kita punya crossword puzzle. Sudah kita sedia item, dan kita sudah generate. Sekarang, kita pindah dia ke words. Sebenarnya, sudah generate tuh kan, kita boleh sudah guna. Tapi kalau kita mau macam bagi patch di dalam kita punya panduan kepada murid-murid di dalam kita punya apa namanya ini, dalam kita punya crossword puzzle tadi yang kita buat tuh, kalau kita mau letak patch, kita perlu buat sedikit editing. Jadi kita pindah dia ke words, oke, ataupun apa-apa word processing document yang rakan-rakan guru gunalah. Contohnya Canva ke, ataupun Google Docs ke, ataupun apa-apa sekalipun lah. Sebagai contoh saya pun saya guna Pages, tapi dia punya function sama dengan Words. Oke, kita pergi langkah ketiga, kita pindah ke Words. Jadi ini tadi kita punya crossword puzzle tuh.
bila kita tengok di sini, dia ada dua option. Kita boleh save as PDF ataupun save as image. Untuk kalau kita mau tambah apa nama itu, untuk senang dimasukkan ke dalam Words, kita save this as image. Kita tekan image, tekan yang ini, create image, dan kita akan dapat, dia akan save. Oke, ini dia sudah save tadi. Jadi sekarang nih kita masukkan kita punya, sudah copy nih. Ah, kita masukkan yang ini ke dalam kita punya word processing tadi. Contohnya ini. Oke, saya masukkan ke dalam saya punya word processing application. Contohnya seperti apa tadi itu, words kah ataupun apa-apa yang lain. Jadi bila kita sudah masukkan di sini, sekarang nih kalau kita perasan kita hanya tinggal satu saja, yaitu kita tinggal tambah dia punya uh, page. Nih, kita hanya perlu tambah panduan supaya murid-murid dia boleh selesaikan. Kelebihan kita tambah panduan nih kan, tidaklah murid akan panggil kita macam cikgu ini mana, cikgu cikgu ini mana, tidak. Jadi sebab dia tahu sudah page dia lah, dia macam sudah guided untuk mereka selesaikan. Jadi macam mana kita tambah panduan, kita tambahlah teks. Contohnya ini teks tadi untuk yang number 2 punya item, mungkin saya letak page 23 untuk rujuk. Oke. Untuk yang number 1 punya item, mungkin saya letak sini, mungkin page 30. Dan siaplah satu teka silang kata yang seperti yang saya hasilkan, yaitu apa nama dia tadi? CW Science. Hasilnya nanti, bila kita sudah edit, oke, kita akan ada macam ni, tuh, dia ada dia punya ciri unik kita punya teka silang kata tuh. Jadi murid boleh selesaikan activity yang kita berikan kepada murid. Oke. Dan dengan itu perkongsian saya sebenarnya siap. Jadi untuk yang CW Science itu kita boleh ambil dia punya teka silang kata yang free itu, yang printable daripada cwscience.com, dan jawaban dia pun ada di sana. Oke, percuma untuk digunakan oleh semua pendidik dan juga murid-murid yang mengambil sains ataupun mengajar sains SPM ataupun sains sekolah menengah untuk ya sekolah menengah lah. Oke, saya kembalikan kepada Tuan Moderator untuk sesi soal jawab. Baiklah, seterusnya kita akan buka untuk sesi soal jawab. Para peserta boleh menyuarakan persoalan di dalam ruangan chat atau boleh open mic. Kita masih menunggu respon daripada para peserta. Sekiranya ada soalan, boleh tulis di dalam ruangan chat atau boleh juga terus open mic. Macam ada dari Cikgu Siti Asia kan. Boleh juga gunakan mata pelajaran lain untuk puzzle maker ini. Boleh Cikgu. Dia sangat uh, yang penting kita ada item, ada pembayar. Kita masukkan dalam generator tadi. Oke sudah, beli sudah tuh. Nah, oke, Okey, dari soalan yang kedua, bagaimana nak ah, menonton video? Dia oh oke. soalan kedua daripada Cikgu Muslim. Boleh saya tahu berapa lama membangunkan BBM ini? Oke, hai Cikgu Maslen.
Ini kan, macam berapa lama? Lama juga lah. Tapi itulah. Kalau kita buat dia mungkin 1 minggu satu topik, siap juga juga apalah. Tapi dia macam ambil masa juga lama, lama sedikit untuk kita buat. Tapi hasil dia kan macam kita boleh guna dia bertahun-tahun bah sampai habis ke SSM. Tapi secara untuk yang saya punya personal experience hari itu, untuk setiap satu set topik hari itu, termasuk membangunkan apa nama dia itu, dia punya item dan pembayang, kemudian generate, kemudian kita masukkan ke dalam Word dan susun dia semua itu lebih kurang 2 hari untuk setiap satu crossword puzzle, satu topik. Oke, saya harap menjawab, Cikgu. Okey, soalan yang awal tadi, bagaimana nak menonton recording pada hari ini? Okey, link akan diberikan di dalam ruangan chat. Okey, soalan seterusnya, saya Cikgu Sobri dari SMK Tongot. Saya sudah guna CW Science ini untuk pelajar saya. Memang berkesan untuk aktiviti memperkukuhkan dalam kelas relief. Kerana Cikgu Cemerlang, Cikgu Fred, semoga dimudahkan segala urusan. Okey, pautan CDL and so on untuk siri ke 106 boleh lihat di dalam ruangan chat. Okay, satu soalan lagi. Macam mana Cikgu Fred boleh buat website itu ya? Oke, oke, lari sedikit lagi kan. Ya. Website tuh saya guna hosting yang saya guna adalah wordpress.com. Ya, and then ada template di dalam apa tuh WordPress tuh dia punya template. Jadi saya just guna and then saya just upload image, susun-susun sana sini, jadilah. Tapi untuk susun dia macam tuh lama juga lah. Hmm. Tapi ya, wordpress.com. Okay, kebetulan untuk video recording tadi boleh tengok di dalam website CDL. Itu perkongsian daripada pihak CDL. Okay, ada soalan lagi cikgu-cikgu? Macam ada satu Cikgu Sobri, ini dah Cikgu Wong, Mr. Wong. Oh ya, Ya, Mr. Wong, adakah modul ini sesuai untuk penggayaan atau pemulihan? oke. Modul ini kan, Mr. Wong, ini pendapat saya lah sebab saya belum lagi apa nama dia review ini in detail sama ada dia sesuai untuk pengayaan atau pemulihan. Tapi setakat ini saya gunakan dia untuk pengayaan. Oke, saya gunakan modul CW Science ini untuk pengayaan. Setakat ini belum lagi untuk pemulihan. Okay. Kita masih menunggu sekiranya ada soalan lagi. Oke, Pak Cikgu boleh, Boleh ya. boleh. Masih awal lagi juga. Okey, link kehadiran sudah dipaparkan di dalam ruangan chat, uh, dikongsikan oleh admin. Oke, Cikgu sama-sama. Okey, baiklah, sekiranya sudah tidak ada soalan. Okey, demikianlah tadi perkongsian yang dikongsikan oleh Cikgu Fred yang sangat bermanfaat kepada kita semua sebagai pendidik. Kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Fred atas sesi hands-on yang sungguh bermakna tadi. Mohon semua guru mengisi maklum balas dan juga kehadiran melalui link yang telah dikongsikan di dalam ruangan chat. Tuan-tuan dan puan-puan, kita akan adakan siri ini pada setiap hari Khamis. Masa akan dimaklumkan. Untuk makluman awal, para peserta minggu hadapan siri ke 107, siri 107 STEM Prasekolah.
mudah dan juga menyeronokkan daripada pembentang kita Puan Syahrin Aizrul Linda Samsuri daripada SK Bukit Padang Kota Kinabalu. Hari yang sama, hari Khamis, pada tarikh 27 hari bulan 2 2005, masa adalah 2.50 sehingga 4.30 petang. Okay, pemakluman melalui WhatsApp dan juga Telegram akan dikongsikan dan jangan lupa isi link kehadiran yang dikongsikan dalam ruangan chat ya cikgu-cikgu semua ya. Okay, sebelum kita bersurai, marilah kita mengambil gambar untuk kenang-kenangan dan bukti kehadiran pada hari ini. Okay, diminta semua on camera dan senyum untuk sesi pergambaran. Okay, minta bantuan Cik Azwani untuk ambil gambar. Okay, tuan-tuan dan puan-puan boleh buka kamera. Okay, saya mula ambil gambar ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Freestyle. 1, 2, 3. Alright, semua sudah. Saya serahkan kembali kepada cikgu moderator. Maka berakhirlah sesi perkembangan kita, maka berakhirlah sesi kita pada petang ini. Terima kasih kepada guru-guru yang sudi untuk join sesi kita pada petang ini. Kita jumpa lagi pada sesi akan datang. Selamat berehat semua cikgu-cikgu. Jumpa lagi minggu hadapan.